بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita di dalam surah Yasin ayat yang ke-14. إذ أرسلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Tuhan nak beri contoh benda atau perkara telah berlaku pada masa dulu. Ada satu kampung Tuhan hatta dua orang rasul. Fakadzabuhuma, maka ahli kampung tu dustakan kedua, bakit bohong pada kedua. Fa'azzazna bithalithin, maka kami kuatkan dengan orang yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka itu berkata sesungguhnya kami ini diutuskan kepada kamu. Tapi jawab ahli kampung saat ini, qalu ma antum, mereka itu berkata ma antum, tidak ada kamu, illa basyarum mithluna, mereka seumpama kami juga, manusia seumpama kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun, dan Tuhan tidak turunkan sesuatu, tidak ada kamu malaikat kamu dusta. Ini benda yang pernah berlaku yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam kisah surah Yasin. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, mereka berkata Tuhan kami ya'lamu inna, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui bahawa kami saat itu ilaikum lamursalun, kami diutuskan jadi rasul hatta kepada kamu lah. Wa ma alaina, dan tidak ada di atas kami illal balagul mubin, malaikat penyampaian yang nyata. Jadi dari ayat hak saya duk baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ni, ayat yang 17 ni, pertamanya bahawa iaitu kita dakwah ila tauhid, kita menyeru manusia kepada sembah Allah, dan kita hajak orang tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah tugas besar, kerana rasul ni tugas dia iaitu menyeru kaumnya kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan besar manusia ni, Allah taala ciptakan manusia, Tuhan buat orang ni tujuan besar dua perkara lah. Pertamanya iaitu al-ubudiyah lillahi ta'ala, iaitu mengabdikan diri kepada Allah.
apa maksud mengabdikan diri kepada Allah, iaitu kita menganggap dan kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kita ni adalah hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka itu sembah aku. Tuhan kata itu tugas hak besar hak mula-mula. Nah, yang kedua panggil tugas khilafah. Tugas khilafah ni tugas sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk melaksanakan hukum Tuhan. Tuhan sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ketika Tuhan firman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku tetap jadikan di muka bumi akan khalifah, iaitu pengganti Allah, orang yang melaksanakan hukum Allah, nak tugas, nak mendirikan hukum Tuhan di atas dunia. Tak sama-sama ada kita mendirikan hukum Tuhan untuk diri kita, nah, dan kita mendirikan hukum Tuhan untuk masyarakat atau untuk negara. Semua saat itu adalah tugas kita. Sebab tu dalam Islam saat itu, dalam agama Islam, dia ada hudud, orang panggil, ada sebut wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itu adalah hudud, hukum-hukum Tuhan yang Tuhan menyatakan kepada orang yang mengetahui. Dan ada sebut wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu hukum-hukum Tuhan, kita tak boleh langgar, tak boleh hampir, tak boleh lakah. Dan ada sebut ke wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Maka itu adalah perintah Allah, hudud Allah, yang engkau tak boleh langgar, tak boleh langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebutnya iaitu wal hafizuna li hududillah, orang jagakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya itu tugas kita ni, iaitu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Iaitu kita nak turut perintah Allah sebagaimana kita jadi hamba Allah. Maknanya kita ni adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi hamba Tuhan, makna kata kita kena turut apa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang masuk tu sila pakai chair lah, insya-Allah. Yang kedua pulanya, kalau ada soalan saat itu sila tulis supaya ngasok mo tu lah. Bila ada soalan saya jawab belah-belah. Lepas tu pula saya baca tafsir belah-belah. Lepas tu pula kita kena ingat bahawa tugas hak paling besar yang Tuhan perintah kepada manusia ni ialah tugas risalah, tugas menyampaikan atau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya kita jadi ustaz, tak semestinya kita jadi tok guru, tak mestinya kita jadi baba. Asalkan kita saat ni ajak orang ya. Sebab itu adalah manusia. Hak Tuhan suruh. Tuhan kata wal takum, hendaklah kamu jadi, wal takum minkum, hendaklah jadi di antara kamu saat itu umat yad'una ilal khair, ajak orang kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan suruh benda molek, wa yanhauna 'anil munkar, dan larang benda tak molek, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu ialah orang yang beruntung. Jadi Tuhan suruh kita jadilah tu. Kita duduk kerja dalam jabat. Dan kalau kita jadi orang kerja tepi kita, orang duduk kerja sekali kita royak dia, atau kita cari cara untuk nak dia sana jadi molek. Dan orang duk kerja dengan kita, duk mana semua kita dah nak boleh semaya. Benda ni benda yang tak ada dah, hak lebih besar tak ada daripada ni. Kerana itu adalah orang panggil kita duk ajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, duk ajak orang kepada Tuhan. Dan Tuhan sebut ud'u ila sabili rabbika wa ila ud'u ila sabili rabbika wal hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika. Anaklah
Engkau saat itu ajak orang kepada jalan Tuhan kau bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalau orang jadi bini enggak, fikir, jangan duduk saja kita fikir. Kalau tok laki kita jenis tak semaya tak gapo, kita fikir nak buatlah mana nak wiya saat itu apa ni udia saat itu semaya. Udia jadi molek. Dah. Tok laki pula fikir pula bini. Nah, sebab apa? Sebab kita ni akan ditanya semua. Allah Subhanahu wa taala sebut qul huwallazi ansha'ak. Apa ni inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, mata, wal fuad, otak, fikir semua, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah. Semua saat ini akan ditanya. Kullukum ra'in, semua kita jadi pemerintah. Wa kullu ra'in, orang juga nak jaga tanggungjawab, mas'ulun an ra'iyatih. Dia ada tanggungjawab benda di bawah dia. Sebab itulah tok laki tanggungjawab terhadap bini juga terhadap isteri, terhadap suami. Semua saja saat ini kita benda kita kena bertanggungjawab. Kena ada fikir kita saat ini tu nak buat benda molek. Tu. Tak kira kita duduk di mana pun. Maka bila kita duduk fikir benda ni, mana kata kita saat ni duduk apa ni orang panggil kita tugas hijau rasul. Walaupun kita saat ni duduk hijau dunia, tapi di masa yang sama juga kita ni hijau dengan tugas rasul. Nabi SAW sudah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah lebih baik pada orang yang ajak kepada Allah dan beramal soleh dan dia mengaku berkata dia saat itu orang Islam. Ni soalan mula mari deh, insya-Allah kita akan jawab setengah-setengah dululah. Assalamualaikum semua. Saya jawab Waalaikumsalam belakalah. Kebun sirih. Mak katanya Assalamualaikum abang nai koraniที่เราได้รับของบริจาคที่ไม่ฮาลาลเช่นมาม่าแต่เราไปเปลี่ยนที่ร้านค้าสามารถทำได้หรือไม่orang kita dapat bantuan daripada orang saat ni benda tak halal. Maka kita nak pergi tukar ambil yang halal. Contohnya boleh ke tak? Jadi ginilah. Kalau kita nak tukar pergi tukar di kedai yang bukan kedai Islam lah. Kita harap kata dia sini tidak jual kepada orang Islam. Kalau boleh pergi tukar. Kerana orang kafir ni, ya orang panggil dia tak ada wajib mutalabah orang panggil. Dalam istilah kitab fiqh maknanya kita tak wajib tutup dia saat ni suruh buat benda. Karena itu adalah Tuhan tutup dia secara umum lah. Jadi kalau nak tukar pergi tukar di kedai yang kalau kedai Islam ni dia pergi jual orang lain pula. Pergi jual orang Islam, jual apa pula. Jadi tak boleh lah situnya. Kalau kita tahu mama contohnya, maka kita pergi tukar kedai orang yang kedai bukan Islam lah. Supaya dia saat itu jual sama fok dia panggil. Tu. Kena buatlah itulah caranya. Sebab tu bila orang nak berijak, orang nak berijak saat ni tu kena berijak benda-benda yang halal lah. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu kulu mimma ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Adalah bakal bagi ada di muka bumi ni hak halal tayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan dok turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan saat ini seteru kita. Jadi gelak perut makan benda-benda yang tak halal. Itulah sebab tu kita kena makan benda yang halal.
Cuma barang ada dermo, maka kalau nak tukar kena pergi tukar di kedai yang bukan Islam supaya kita dapat mengelak benda-benda tak halal pada orang Islam sana. Satu rap bercak อยู่ในร้านเราแล้วโดนขโมยเราต้องชดเงินไหม ชดอย่างไร ada kedai kita ni orang mari tok tung tok tempat kita, maka tok tempat molek siap dah. Kita perlu jaga molek dah. Kemudian ada orang curi, adakah kena bayar? Adakah kena bayar? Dia orang hak orang panggil dia yadu amanah, dari yadu amanah. Jadi benda ni nanti saya nak tengok lah. Saya nak tengok apa ni Suhaimi dah Haji Qasim. Nanti saya nak tengok, saya capture tahu hukum masalah ni dah. Ustaz, kalau kita puasa ni cukup dah, kena sembahyang tasbih tak? Adakah bila kita puasa ni cukup dah, adakah kita kena semaya tasbih? Ini siap orang masuk saya mohon chair lah. InsyaAllah lah ni kita duduk 150 orang lebih. InsyaAllah pakat chair banyak lagi orang nak tahu tentang hukum-hukum. Bila kita puasa ni puasa semaya tasbih ni, dia tidak ada sebut Nabi SAW ada Nabi sebut ke ala ala utik ala amna'uk ala ahbuk ya Abbas ya Ammah, dan Nabi sebut ke iaitu semaya adakah aku tak ada memberi ya ta'asyra qisal 10 perkara. Idza fa'alta zalik, apabila buat saat itu ghafarallahu lak atau ghufira laka, diampun bagi engkau tu ghafarallahu lak zambaka, Tuhan ampun dosa engkau qadimahu hak lama, wa hadithahu hak baru, saghirahu hak kecil, wa kabirahu hak besar, lepas tu pula apa ni ala sirrahu wa alaniyatah hak wa apa ni sir secara rahsia, secara orang tahu semualah. Dah ampun dosa apabila kita semaya. Nabi suruh semaya tasbih. Cuma Nabi sebutnya kalau kuasa buat setiap hari. Kalau tak kuasa buat seminggu sekali hari Jumaat. Kalau tak puasa seminggu sekali buat sebulan sekali. Kalau tak sebulan sekali juga setahun sekali. Kalau tidak juga seumur hidup sekali. Jadi maknanya bila kita saat itu boleh buat bila-bila. Dan semaya tasbih ni sunat, dan ada sebut bahawa hadis tu ikut para ulama tahqiq buat kajian tentang masalah hadis semaya tasbih, ternyata bahawa tidak kurang pada hadis hasan, hadis molek, patut diamalkan. Jadi semaya tu bila tak semestinya lepas puasa ni kepada, tapi orang hidup semaya puasa ni tu kerana tak ada orang nak buat apa gitu kan. Dan maka pakat semaya tasbih setara tu ya. Tu tak kena semaya pun tak apa. Kalau nak semaya pun tak apa. Tak ada masalah, kerana disuruhnya sebenarnya semaya tasbih ni kalau boleh kat setiap hari, kalau tidak kat seminggu sekali hari Jumaat, kalau tidak kat sebulan sekali, kalau tidak kat setahun sekali, kalau tidak kat seumur hidup sekali. Itulah saja. Ustaz Puying, kau pai ni beriwe kubur daimai. Ada satu kali ada hadis ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kalinya marra Nabi marra bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi itu lalu dengan seorang perempuan duk menangis di kubur. Qala, Nabi kata isbiri, sabar, ittaqillah wasbiri, takutlah Tuhan, patut kena sabarlah. Qalat, dia berkata ilaika anni, jawab dia tak kenal Nabi, walam ta'rifu annahu walam ta'rif annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berkata jawab pada aku.
walam tusab bi musibati, engkau tak ada kena supaya aku kena. Ada sebut lah hadis kan, dia tak tahu, dia tak kenal kata Nabi. Lepas tu waqila innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang atas itu Nabi. Bila Nabi, dia pun pergi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walam tajib bawabin, tak ada orang tunggu pintu gapo dak lah. Dia pun mari ayat Nabi, kata dia tak ada kenal Nabi, tak ada tahu Nabi lah. Nabi pun qala, nah, Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Dah sabar pada kena, ketika kena mula-mula. Jadi pada ketika tu ayat tak orang tino ni boleh dah apa ni pergi kubur, dan Nabi tak ada lari apa. Nabi suruh sabar, suruh takut Tuhan, sabar. Yang keduanya, maknanya orang tino boleh ziarah kubur. Dan yang keduanya, ada satu kali ruya anna Aisyah radhiyallahu anha, wasa Siti Aisyah radhiyallahu anha, nah apa ni, wasa Siti Aisyah radhiyallahu anha kelik daripada kubur. Nah, dia kembali pada kubur, lepas tu jumpa dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia pun berkata, min aina ya ummul mukminin, mari mana ni? Nah, hey ummul mukminin. Qalat, dia kata, nah, ataitu min qabri akhi Abdurrahman. Dia kata, aku mari daripada kubur abaku Abdurrahman. Siti Aisyah kata, qala, orang itu kata, alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur, adakah Nabi tak larang ke daripada ziarah kubur? Nah, qalat, Siti Aisyah kata, nah, kana naha an ziyaratil kubur wa amara biha. Dulu tu dia larang daripada ziarah kubur, tapi lon ini Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam. Dan ada oleh itu Siti Aisyah pergi kubur, maka tak ada masalah. Dah orang tina pergi kubur, cuma kita kena jaga takut ikhtilaf, takut capu gapo gitu ke. Yang kedua pula ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, qala, nahaitukum an ziyaratul kubur, aku larang kamu pada ziarah kubur, fazuruha, maka nak ziarah, fa inna fi ziyaratiha tadhkirah, maka sungguhnya pada ziarah kubur ni ada tazkirah, ada boleh buat kita ingat mati. Ada sebutlah hadis lain, fa innaha tudzakirukum bil akhirah, buat kita ingat akhirat. Dan ada juga hak sebutnya iaitu apa ni, nak kita sana itu ingat mati. Cuma kita kena tahu adab ziarah kubur. Adab ziarah kuburnya iaitu apabila kita pergi di kubur, kena ingat bahawa kita pergi saat itu untuk nak kita ingat mati, nak ingat akhirat. Yang dua pula untuk kita nak baca ayat-ayat Quran. Lepas tu pula untuk kita nak ziarah kubur, kerana itu disuruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula kita kena ingat kata ahli kubur saat itu dapat faedah pada kita, iaitu dapat faedah kita wisalah ke dia, kita berdoa untuk dia, dan kita baca Quran, hadiah kepada dia. Jadi bila kita pergi masuk di pintu kubur, hendaklah kita wisalah, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, salam sejahtera kepada kamu ahli kubur, gitulah. Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami pula sikit gitu kamu lah, gitu. Nasallallahu lana, kami minta untuk kami, walakumul afiyah, dan kepada kamu juga afiyah, minta kesejahteraan, keselamat, kesejahteraan lah, ketenangan dan keamanan, ketenteraman, apa ni, tenteram, maknanya apa ni, selamat, sejahtera lah, gitu. Lepas tu bila kita masuk, bila nak wisalah setiap kubur, kita kena belaga muka, maknanya kita belakang, kita kiblat, belaga muka dengan di muka si mati saat ni, wisalah situlah. Dan ada sebut hadis riwayat Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza mata ahadukum, apabila mati salah seorang kamu, fala tahbisuh, jangan tangguh lama nak kita subuh, wa asri'u bihi ila qabrih, hendaklah segera pada kubur, wal yukra, dan hendak bacalah
inda ra'sih, di isi kepala saat itu, bi Fatihatil kitab, baca Fatihah. Satu riwayat yang lain bi Fatihati Al-Baqarah, baca awal Baqarah itu alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, wa inda rijlaihi, dan di sisi kaki saat itu baca khatimata, bi khatimati suratul Baqarah, iaitu baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun sehingga fansurna alal qaumil kafirin. Baca itulah, tu adab di antara ziarah kubur. Sebab tu orang kata ni boleh kilah. Bapa yalum kin namron duai nah bapa pen huang ya, terima kasih. Nah, ngânของapa ni? Dek kapra deh, lu kapra kau ni hai meแล้วแม่กินได้ไหม terima kasih. เงินของลูกกำพร้าเขาเนี่ยให้แม่แล้วnah lah ni hai me ni. Jadi sebenarnya duit anak yatim ni, hak ni dia kata niat hai me pia niat. Ya budak saat ni tu masih jadi anak yatim lagi. Maka pada ketika tu kita kena jaga harta anak yatim, tak boleh makan. Tuhan sebut innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, sesungguhnya orang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya hidup makan dalam perut dia sendiri tak api, wa sayaslawna sa'ira, dan akan nyala api sa'ir. Sebab tu kita tak boleh makan harta anak yatim. Tapi kita duduk sekali, kita belilah mik habuai koda kita dia saat ni tu untuk beli dia makan, tapi makan sekali kita itu tak apa dah, kita ambil sikit-sikit makan sekadar tu tak ada masalah. Sebab tu hasbu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lam muswida minal muslih wa la syaa Allah la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan tu hasbunya iaitu kalau kita capur makan sekali boleh makan lah, sebagai ada sekali yang kita saat ni boleh makan. Fa ikhwanukum. Lepas tu kita jadi mek saat ni tu, iaitu kita bolehlah buat makan ke apa semua sekali dengan dia tu. Tapi kena ingat molek, jangan kita cuai okat nak habis duit dia. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, iaitu kita duk cari contoh, kita ada anak adik-adik dia hak lain lagi, mak pak lain misal, maka kita beli baru duit dia. Duit hak kita ada waktu baik duk pakai duit dia, sampai ke duit dia habis. Sebab kita ni bila cakap bahawa hutan yatim, wajib apa ni Tuhan suruh islah. Wa yasalunaka 'anil yatama, mereka tanya kau tentang hutan yatim, kul islahul lahum khair, iaitu Tuhan kata suruh islahan itu kita cari jalan nak harta dia bertambah. Pergi beli kebun ke atau apa saja, harta dia tadi bertambah. Itu tak apa. Adapun kita hidup makan nak habis tu, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuhan tahu orang niat molek kan tak molek. Maka tepung capur babi dengan tidak sengaja, maka tepung hak capur dengan babi hak tak sengaja, kita kena ingat innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Hak Tuhan sebutnya iaitu sesungguhnya Tuhan mengharamkan di atas kamu saat itu bangkai, darah, daging babi dan hak disembelih, dan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka faman ittara ghaira baghin wala 'ad, dan siapa hak makan saat ini secara terpaksa tu bangkap makan contohnya, kerana tak tahu dan sebagainya, maka fala ithma alaih, maka tak dosa, kita tak tahu. Tapi apabila kita tahu, wajib kita kena kehak, kerana babi ni najis, dan babi saat itu najis. Hurrimat alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih, diharamkan kamu saat itu bangkai daging babi, bangkai darah daging babi. Sebab tu kita tak boleh makan lah. Tapi dah kita tak tahu ni tak ada nak royak. Ada sebut rufi'an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih, tidak dikirakan salah pada umatku saat itu. Al-khata' tersalah, muka kita tersalah kita pergi makan kan, maka tak dosa lah tu.
ขาดพศเมื่อหลายปีก่อนแต่ปีนี้เราชดให้แล้วและต้องจ่ายข้าวสารอีกแบบไหนครับบาบอ kita nak kena bayar balas mana apa ni bila kita saat itu putus puasa yang awaknya iaitu kena tengok kata berapa tahun setahun cukup sehari. Kalau kita tak ada qadha 2 tahun makna 2 cukup sehari saat ni. Kalau 3 tahun 3 cukup. Tak semestinya kita nak bayar berah tapi kita tak qadha tak boleh. Selagi mana kita tak puasa qadha naik situ kalau 10 tahun sehari 10 cukup. Lah tu. Kena tengoklah. Sebab tu kalau kita banyak tahun kok hak putus 2 tahun dulu 2 cukup sehari. 10 hari 20 cukup. Kita kena bayar. Bayar fidyah orang panggil. Fidyah kerana bayar kafarah sebab kita saat itu lepas daripada setahun. Wajib kita kena bayar kan. Kalau tak habis setahun boleh kita qadha fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hak tu kita qadha tak ada masalah ke apalah puasa hari lain. Jangan syarat, jangan siapa lepas setahun panggil lepas puasa hak tahun depan pula. InsyaAllah dah siapa yang masuk saya mohon pakat share banyak insyaAllah. Dah. เราขายผลไม้กับจีนบอกว่าพาลูกสวยๆนะสำหรับจะไหว้เจ้าจะถามว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วจะขายได้ไหมkita nak jual boleh ke tak dia bila kita saat ni tu dia nak pergi buat benda untuk nak sembah nak puja boleh ke tak jawabnya bila kita tahu cacing dah tak boleh dah. Kerana Tuhan sebut wa ta'awunul birri wat taqwa. Hendaklah kita tolong di atas benda yang baik dan takwa pada Allah wala ta'awanu dan kita tak boleh tolong alal itsmi wal udwan di atas benda dosa dan udwan. Sebab tu kita kalau kita dia tak ada royak pas sekarang tak ada apa. Dia kata cari wah molek-molek sikit tak ada royak. Maka bila tak ada royak tak ada masalah. Benda tu kita tak tahu. Tapi bila kita tahu cerak kata nak wacau ni orang panggil syirik. Bila syirik makna kata kita sokong di atas dia saat itu pergi buat benda yang langgar perintah Allah iaitu buat dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik tu dosa besar kan. Sebab itulah bila kita tahu tu tak boleh. Bila kita tak tahu tak ada masalah ke apa. Kita baca di kubur kena hadiah kah? Adakah kita baca di kubur tidak kena hadiah? Kalau hadiah saat ni molek. Ada ulama ada sebut bahawa kalau kita niat hadiah tu molek itu afdal. Kita katalah Allahumma taqabbal ya Allah terimakanlah. Waj'al dan jadikanlah wa awsil dan sampaikanlah thawab ma qara'tu minal Qur'anil azim. Bagi aku baca pada Quran wa ma halaltu bagi aku mengatik la ilaha illallah wa ma sallaitu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan bagi aku selawat kepada nabi contohnya hadiatan minni wasilah. Jadi hadiah pada aku sampai wa rahmatan minka nazilah dan rahmah pada Tuhan turun wa barakatan syamilah dan keberkatan yang melengkapi meliputi. Lepas tu pula wa sadaqatan mutaqabbalah dan sedekah diterima. Nuqaddimuha kita kirimkannya ila ruh atau ila arwah ashabil kubur kepada roh-roh ashab kubur ahli kubur semua. Bolehlah tu. Dah tu lebih afdal. Tapi kalau kita tak ada buat apa kita baca saja. Tak ada apa baca saja saat itu pun telah diringankan pada azab kubur. Kerana ada satu ketika maran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lalu bi qabrain dengan 2 kubur. Faqala maka Nabi kata innahuma mu'adzaban. Kedua kubur ni diazab. Wama atau wala yu'adzaban fi kabir. Tidak diazabkan kerana dosa besar. Kemudian bala Nabi kata ya. Yu'adzaban fi kabir. Azab kerana dosa besar. Ahaduhuma fa kana yas'a bin namimah. Salah satu pada seorang saat itu hidup ngupak orang, duk ngacung orang, macam-macam lah. Lepas tu hak seorang lagi, wa kana al-akhar, ada hak seorang lagi saat itu, la yastatiru min baulih, dia tak ada tudung kecing dia.
Nah, lepas tu fasyaqqa apa ni al-asib, iaitu pelepah tamas ni ila nisfain, kepada dua. Wa gharasa, dah apa ni wa gharasahuma ala ahadihima atau kama qal, Nabi pun pocok nisa pocok gitulah. Nah, qala Nabi kata, nah la'alla yukhaffaf nah anhuma, mudah-mudahan diringankan daripada kedua. Nah, mudah-mudahan diringankan azab daripada kedua. Jadi au kama qal. Nah, oleh itu makna kata hadis saat itu menunjuk bahawa walaupun kita tengok situ tu tak ada baca apa sekarang, pocok kayu saja di tasbih. Sebab tu kalau kita pergi baca tu pun insya-Allah semoga diringankan azab semua ahli kubur saat ni. Nah, kerana Quran kan. Nah, dan kalaulah pelepah saat ni tu diringankan azab dengan sebab pelepah hidup. Nah, pelepah hidup saat ni tu masih. Nah, Nabi kata la'alla yukhaffaf nah anhuma ma lam yaibasa, selama ia tak ada kering. Nah, sebab tu semua benda wa min syai' illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dia tak ada benda melainkan bertasbih kepada Allah kan. Bila ditasbih diringankan azab di situ. Lepas tu kita pergi baca itu boleh. Nah, cuma hak dalam sunnah Nabi SAW ada sebutnya wal yuqra inda ra'sih, baca di kepala bi Fatihatil Kitab, surah Fatihah, atau sebut satu riwayat bi Fatihati suratil Baqarah. Nah, awal surah Baqarah alif lam mim siapa wa ulaika humul muflihun, wa inda rijlaihi di si kaki saat itu bi khatimati al-Baqarah, daripada amanar rasul hujung surah Baqarah siapa iaitu fansurna 'alal qaumil kafirin, siapa hujung ayat itulah. Pada baca surah Yasin boleh ke tak? Ada hadis Nabi SAW sudah iqra'u ala mautakum Yasin, atau iqra'u Yasin ala mautakum, boleh baca Yasin di atas orang mati. Ada sebut nah, ada ulama tafsir di antaranya apa ni Syekh apa ni Alam Mufti Mesir, ada sebut bahawa tidak dikaitkan dengan apa-apa pun. Boleh kita baca sebelumnya ya mutahaddim, ya ihtidar dekat mati, atau lepas mati dah, atau lepas daripada dikubur-kuburkan, boleh kita baca Yasin semua saat ni. Dan Imam An-Nawawi kata kalau baca Quran satu khutmah sekali khutmah kan hasanan lebih molek. Nah, sebab tu kita baca. Bila kita baca kita hadiah. Itu saja. Berarti kaya septitเราไปทำการgapo tu buri gapo ya panggil rumah yang kita kisah okok berarti kaya septit. Ini semua ni kita tak boleh hidup lewat kat tu tempat-tempat orang duk jual benda-benda yang haram. Kita kena ingat bahawa dak benda memabuk saat itu minal kabair, daripada dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu wahai beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya arak. Nah, lepas tu pula wal maisir judi wal ansab tokung gala wal azlam, dah nengok semua saat itu. Nah, rijsun min amali syaitan, itu benda hak cemar pada amal syaitan. Kita tak boleh hidup tempatlah tu syaitan saja. Kena jauh. Dah. Kena jauh. Waktu hasbut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wajib kita jangan hidup kat tu. Fajtanibu, jangan hidup situ. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Dah, jangan hidup tempat-tempatlah tu. Ustaz เงินมัสยิดที่คนบริจาคแล้วไม่ใช่ประโยชน์เก็บไว้เป็นปีๆครบนิสอบแล้วต้องจ่ายซากาตไหม duit masjid bertahun-tahun dah duit tengah bila sampai nisab, adakah wajib kena keluar? Hak ni kita dah ingat atau tak kena keluar kerana dia tidak milik siapa kan? Nak kena keluar tu khitab kepada manusia. Maka duit ni orang panggil duit masjid. Maka masjid tak ada taklif, tak ada ditutup gapo kan, duit masjid duit tengah kan. Nah, maka duit tengah saat itu bukan duit orang tua orang ni.
Dah cuma orang panggil kita ni kadang-kadang ni dah jadi hawa duit ada setengah ni nyakit orang panggil orang saya. Orang saya nak guna duit. Dan sedangkan walaupun duit masjid hendaklah kita gunakan. Guna untuk mengajar, guna untuk bayar api, bayar apa semua. Kau duk taruh saja. Nah, bila kita duk taruh buat apa? Nah, kita duk taruh buat apa kalau kira kak? Tu tak boleh duk taruh lah. Tak boleh duk taruh. Dan kita kena guna untuk masalah masjid. Buatlah apa saja. Ni saya duk dengar setengah-setengah ke? Allah. Ada setengah saat itu saya nak guna untuk masalah mengajar ilmu. Tapi kalau akal statik apa tak saya ada juga. Sedangkan semua saat itu sakut paut dengan apa ni ilmu ni. Imam Ahmad bin Hanbal kata al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu ni tak boleh nak banding dengan apa iza sahhat an-niyyah. Apabila sah niat. Maknanya ilmu ni besar dah. Ada setengah. Nah, sebab tu negeri-negeri hok maju supaya Malaysia contohnya banyak mengajar 2, 3, 4 kali sebulan. Apa seminggu mengajar pagi lagi malam lagi. Sebab ngaji saat ni tu dapat mengubahkan masyarakat. Tapi bila kita saat ni tu apa ni tak ada mengaji kau duk buat akan. Orang tak ngaji, orang tak ada isi. Orang kata buat masjid mudah tapi nak masuk nak buat orang mari masjid tu payah kan. Bakar masjid dia bila ngaji apa yang mari. Pokoknya alhamdulillah. Au nalamat mai au nam kau jemuk. Nam lamat ใช้ได้ไหม แต่ kita kena ingat bahawa Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu wahai beriman iza qumtum ila shalah apabila pun nak sembahyang faghsilu wujuhakum. Hak wajib ni iaitu pertama Tuhan sebut kena muka. Basuh muka dulu faghsilu wujuhakum. Lepas tu wa aydiyakum lil marafiq tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum batu sapuh kepala. Wa arjulakum basuh kaki ilal ka'bain sampai kuku lali. Suka tu ya rukun lepas tu ne semua. Lepas tu tertib. Itu saja. Komo dan kita istinsyak ni kita serok masuk hidung maka itu sunnah. Ada Nabi SAW dah sebut izastang syaksa dia kata kepada seorang Luqait nama itu saya ingat nama gitulah. Izastang syakta apabila kau istinsyak fabalig hendak serok kuat illa an takuna shaima malaikat kau puasa maka jangan kuatlah maknanya serok air hidung dah koma mat ni bagi koma disunatkan mula-mula itu kita nak basuh tangan dulu mula-mula 3 kali basuh tangan sudah siap maka kita koma kemudian kita serok air masuk hidung kita serok ngelik kanan lepas tu kita seh dengan ngelik kiri ni boleh hadir demo nampak lek kanan tangan saya kerana face saya paling muka kan ya bila paling muka saat itu ya nampak ada nampak tukar jadi kita seh tu baik kita pegang dengan halik kiri. Dan ada setengah ulama sebut bahawa kita komo dengan serok hidup sekali, proof masuk sekali dah. Maka kita sehpah, komo sekali, tu baik sekali. Itulah. Itu sunat sahaja. Kalau kita tak ada komo, tak ada serok air hidung pun kita ambil hak nung ya wajib mula-mula je basuh muka lalu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq. Situlah hak wajib. Dan selamat pagi Tababaเราท้องลูกคนที่3และมีโรคประจำตัวโมแนะนำให้ทำกาสีทำมันทำได้ไหม Bomo kita saat ini ada penyakit ada apa semua dah. Lepas tu pula kita ni beranak 3 orang dah. Bomo nasihat apa ni kata suruh kita kerak sarung anak lah mana tak boleh beranak apa bila. Maka benda ni saat itu kita kalau tak ada campin, kalau tak ada darurah, tak ada campin benar, maka tak boleh kita kerak. Kerana dalam Islam saat itu cara masalah tak sih boleh anak saat itu boleh dalam Islam. Orang panggil i'tizal, uzlah. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika sahabat satu kali Nabi tu pergi perang kan, maka sahabat saat itu ada sebut fashtahainan nisa ya kami ni masa gerai ingat kau orang Tino ke muka kau duk pergi lama kan. Lepas tu fok ni pun minta Nabi saat itu
Nah, bila minta saat itu, maka sahabat saat itu minta nak iktizal lah, bagi nak muntah di luar atau nak buat luar lah, kata bodoh-bodoh je. Nabi kata tak ada apa. Nah, ada sebut bahawa apa ni, saya tak ingat lafaz, tapi bahawa benda tu maknanya harus orang panggil kita iktizal atau kita tak boleh nak melalui saat ni. Itu benda-benda hak syariah, benda hak sahih benar pada masa Nabi SAW. Tak sewi lekat melalui uzlah hak ni, tu hak paling molek sekali lah kalau kira kok. Lepas tu yang keduanya, benda hak tak leh ni, iaitu kita kerak tak sewi nak putus langsung, maka hak ni tak leh. Malaikat benda tu benda capai sungguh, orang panggil benda capai sungguh, capailah hana. Apa ni, benda terpaksa sungguh tu pun kata benda hak terpaksa sungguh saat ni kena dapat nasihat daripada bomo Islam. Kena dapat nasihat daripada bomo Islam lah, bomo hak siqah, bukan bomo Islam pun kena bomo hak siqah, hak nasihat hak agama kuat lah. Kerana orang ni kadang-kadang ni orang bukan Islam ni dia tak sewi mula dah. Orang bukan Islam ni dia tak sewi kita ni anak banyak mula fak dia tak ada dua orang fak dia nya. Seluruh dunia lah ni ya. Kalau orang bukan Islam kat nak yatin nak dua orang ya. Sebab tu kalau tak capai benar tak leh. Kalau tak darat benar. Kerana dalam Islam ni ada dalam masalah darat ke. Famanitu fi masatin ghair mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Mana dalam masalah capai dalam Islam tak ada darurah, panggil darurat tubihul mahdhurat. Darurah tak ni mengharuskan benda dilarang. Kalau tak capai benar maka tak boleh. Kalau capai benar kata buat mati dan sebagainya, maka ketika tu dengan nasihat daripada bomoh yang siqah hak nak cerita tisut kerana ia tidak Islam, dan dia tu orang warak sungguh, maka pada ketika tu dibolehkan. Kerana la Islam ke wala tulku bi aidikum la tahlukah kan. Jangan capok. Tak. Dalam nasaih ke? Dalam nasaih tak ni tak boleh capok ke? Maknanya dalam Islam ni tu kena jaga, dan dalam lakan pokpong dalam Islam ni pertamanya hifzu ad-din, nak jaga agama. Lepas tu hifzun nafs, jaga diri. Pokpong diri kita. Lepas tu hifzul aqli, jaga akal. Lepas tu hifzu an-nasab, jaga titih bagi. Lepas tu hifzul mal, lepas tu jaga kita dari belakang sekali. Jadi alhamdulillah dah, siapa hak sung dah saya terima kasih dah. Saya terima kasih. Kena tengok campin tak campin situ lah. Babo puan pen ke เราควรทำยังไง Tok laki saat ni jadi ke saat ni tu suka liwat, orang panggil suka buat balik belakang, maka itu hukum minal kabair, daripada dosa besar tu dah. Kerana ada sebut ke ya ada hudud, orang panggil orang hak liwat ni dosa besar, sebab tu tak boleh. Maka atau dia suka jatuh sama jatuh. Tok laki kita ni tu suka jatuh sama jatuh. Kalau payah kat kita kena minta cerah pada dia lah. Nak duduk tak boleh dah. Orang gapo tak suka orang jatuh sama jatuh. Lepas tu pula tak suka dengan bini dan sebagainya. Nak fubat tak boleh tu payah. Nak fubat payah penyakit ni. Penyakit ni orang panggil susah lah, payah. Bila suka ke jatuh ni masalah lah. Suka ke jatuh ke apa ni dosa besar. Sebab tu nak kena, saya pun tak tahu walahan orang panggil kita kena walahan, kena cari jalan lah. Pubat dia kalau boleh ke, tapi payah. Benda-benda ni ya kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada pergi jumpa dengan orang apa kata pergi jumpa yang nak jadi lalu. Dia nak kontrol tak boleh. Tu dah. Tu kesian juga tu masalah. Hak tino jadi apa orang panggil
lesbian buat ada nikah dah. Tengah-tengah nikahan itu hari puluh nunggu mari juga. Ni masalah tu. Minal kabair, maka semua tu dosa besar belaka tu dia panggil dosa besar. Jikalau kita tersentuh dengan arak, adakah kena samuk? Dan arak ni najis biasa ya, bukan najis, bukan lazah, basuh yalah. Basuh ya, suci, ada masalah ke apalah. Hak najis kena basuh 7 kali, kena samuk ni itu tepuh dengan babi dan anjing. Sebab Nabi SAW sebut, idza walagal qalbu ina'a ahadikum falyaksilhu 7 marrat ihdahunna bit-turab. Dan apabila kena jilat anjing dan ulama qiyah babi seperti juga kena basuh 7 kali, salah satunya itu dengan tanah. Alhamdulillah. เขาจำนำรถให้เราตอนนี้ขาดแล้วแต่เขาไม่มาเอาแล้วเราจะทำอย่างไรครับบาบอ Jamnam ni iaitu kita ya bertai duit kita simpan kereta dia di kita lah, taruh kereta kita di kita. Maka kita nak buat lah, kita jual. Bila kita jual atau kena kecek dengan dia dululah. Kena kecek dengan dia dulu, bila dia setuju ke apa semua ni, maka pada ketika tu kita ya gada ni, maka boleh kita jual. Bila setuju ke apa semua kita gada, maka kita ambil hutang kita kelak lebih bayar dia. Tu cara dia lah tu. Bolehlah kita camnam atau kita gada lah, selain boleh. Tuhan sebut, in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihadun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Ada sebutnya iaitu farihanun maqbudah, kita boleh rihan, kita taruh nak gada, taruh kereta, taruh kapal, kita ambil duit dia pakai. Lepas tu dia tak boleh intifa', dia tak boleh nak gunalah kereta saat ni tu. Dia tak boleh guna. Lepas tu pula dia tak boleh nak kita tak boleh nak guna kereta, kita nak ambil untung buat sewa ke apa, tak boleh lah. Dah. Jewok ka dai mai man yurab ban. Jewok saat ni tu benda keji, harus boleh kita bunuh. Ada yang menyakiti, makan apa, makan telur ayam, makan ayam, anak ayam makan belaka. Nah, เงินที่เก็บให้กับลูกโดนฝากไว้ในบัญชีลูกต้องจ่ายซะกัตไหมครับ Nah, duit kita nak simpan untuk anak, adakah wajib kita keluar zakat? Jawabnya nak wajib. Apa ni, zakat ni wajib di atas semua, dah tak kira kita anak yatim, kita budak, kita orang tua hak balik, dah asalkan kita cukup nisab dan cukup haul. Siapa setahun dah cukup nisab, maka wajib keluar. Kalau kita anak kita, maka wajib kita kena keluarkan kita anak kita sana. Kita kena keluarkan apabila siapa haul, siapa nisab. Duk le banci dia, keluar, iaitu kita mari hansisip atau kita bagi 40 atau orang panggil kita make 2.5. Itu saja wajib kita keluar zakat. 1,000, 2,005, kalau 200,000 kok 5,000. Lama tahajud sujud akhirเราไม่ได้อ่านอายะเป็นภาษาอาหรับแต่เรานิยะเป็นภาษามลายูแบบเราได้ไหมครับพ่อ Nah, semaya tahajud ni iaitu kita niat, kita berdoa dalam hati, dia panggil doa dalam hati lah. Ketika kita sujud, kita tak ada kata, tak ada belapang mulut, tapi dah ingatlah hati, ya Allah pun dosa ke apa semua, boleh ke tak lah tu? Doa dalam hati, jawabnya boleh. Boleh. Itu pun di antara khusyuk lah tu, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kita khusyuk ni kita ingat atau kita harus semaya, dan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Jadi cuma kita nak ayatnya bahawa kalau kita berlafaz maka batas semaya, sebab al-kalam kita kecek ni di antara mawani'us salah, di antara benda yang menghalangkan semaya atau benda tu membatalkan semaya. Sebab tu kita kecek tak boleh, dan jangan kecek. Ada pun ingatlah hati saja, tapi kita kena baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa
wa bihamdihi. Tu sunat. Kita tinggal tu luput sunatlah. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lepas tu kita kena bacalah tu. Tahajud saat itu dapat pahala besar lah orang semaya tahajud. Dan Tuhan suruh aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi. Maka sebahagian pada malam fatahajjat bihi, Tuhan suruh Nabi fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya mudah-mudahan Tuhan akan beri pangkat yang tinggi. Sebab tu kita ni nak kena semaya tahajud lah. Ada sebut alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'bus salihin. Nabi sebut naklah bangun malam, maka itulah adab-adab kebiasaan orang yang salihin, orang soleh. Tu yak tambah bonoi ni apa pula ni.เวลาดักหนูที่อยู่ในบ้านเราเอามันไปตากแดดหรือจุ่มน้ำเพื่อให้หนูตายแบบนี้บาปไหมhal ini tak boleh kita seksa dia. Seksa dia tak boleh, seksa binatang ni tak boleh. Kita katak dia mampu kaligus tak apa. Jangan kita seksa dia letak tengah panah lah. Jangan seksa dah. Seksa dalam Islam ni tak sah dah, tak boleh kita seksa walau binatang. Dia mati lalulah, dia seksa apa dia? Tu jangan dia seksa dia. Tak boleh kita seksa dah. Siyah mak sungda, terima kasih. Sunat buka mulut kanak-kanak yang baru lahir tiga mana. Kita nak buka mulut anak orang panggil tahnik dengan kaf, tahnik. Tahnik makna kita gonyoh jul langit budak kan. Tahnik ni kita buka mulut. Buka mulut ni iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Asma binti Abi Bakar apabila setelah lahir Zubair anak dia, maka pada ketika tu dia pun bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia mengandung ketika dia duduk Mekah lagi ke. Tiba-tiba kisapa awak-awak orang ke beranak di Madinah ke. Lepas tu pergi Nabi, maka Nabi pun tahnik yang disunatkan iaitu dengan buah tamar dah. Buah tamar kita ambil sikit, kita gonyoh, kita masuk dia serok, dia jilat lah. Tu masuk. Dah disunatkan supaya orang salihin, orang solah. Tahnik tu bila? Iaitu kalau beranak malam ni pagi esok contohnya, atau beranak tengah hari pagi esok. Dalam masa tempoh 3 hari disunatkan kita tahnik. Ada pun orang yang buat hari yang 7 tu iaitu hari sembelih. Cukur ni cukur bila? Cukur lepas dah sembelih. Kena ingat cukur lepas dah sembelih. Bila sembelih disunat kita cukur. Tu kita cukur hari ke-7. Hari yang ke-7 daripada hari lahir. Sebengunglah. Manalah tu. Maka disunatkan kita. Kalau tak ada hari 7 buat hari 14. Tak ada hari 14 kita buat hari yang ke-21. Sehingga siapa umur 15 tahun disunatkan kepada ibu bapa. Apabila lepas dah tu tak ada lah. Dia nak buat sendiri tu boleh lah. Lepas tu sunat kena ingat situlah masa 3 hari lah, masa 3 hari tu. Kalau beranak pagi esok tak. Kita buat tahnik. Solat tahajud dengan solat subuh boleh tak setengah jam lebih kurang. Semaya tahajud saat ni tu, ya semaya gini ya, kita kena ingat. Semaya ni ada semaya qiyamul lail. Qiyamul lail ni iaitu kita semaya malam. Semaya malam kita semaya lepas isyak. Panggil semaya witir. Ada sebut hadis Abu Hurairah wa an utira qabla an anam, bahawa aku semaya witir sebelum tidur. Tapi afdal kita semaya witir selepas dah kita semaya tahajud. Tapi nak ayat orang panggil semaya tu qiyamul lail, semaya malam. Lepas tu semaya tahajud bila? Semaya tahajud kita kena tidur dulu. Bila kita tidur, kita bangun, maka lepas dah kita bangun saat ni siapa masuk waktu subuh.
Masa waktu subuh habis waktunya, kita semaya tahajud. Tak boleh semaya lah. Lepas tu kita nak bangun semaya sebelum daripada subuh setengah jam, boleh lagi. Boleh lagi. Tapi waktu yang paling molek sekali bila? Iaitu lepas daripada 2 separuh malam. Maknanya kalau kita bagi 10 jam, lepas 9 jam dah. Ambil pukul 7 sampai pukul 1, pukul 1:30 atau pukul 2 sampai cerah. Ada sampai subuh. Maka itu waktu yang paling molek sekalinya lepas 2 sulus, iaitu pukul 1:30 atau pukul 2 gitu. Sebab ada hadis Nabi SAW, hadis yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Hadis Tuhan turun masuk rahmah Tuhan buka pintu untuk terima doa, iaitu Tuhan turun langit yang pertama. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang doa maka aku terima. Wa man yad'uni wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa hak minta apa aku apung. Wa man yas'aluni fa utiyah, maka aku beri. Waktu yang paling molek sekali lah. Beberapa asama teh wana anamai hai asama cheat vaksin COVID-19 tukun lew cheat dai mai babo. Terima kasih. Mengikut fatwa cula. Mengikut fatwa cula saat ini bahawa COVID-19 saat itu vaksin Sinovac ni boleh kocok, tidak ada campur bahan najis. Tak ada campur bahan najis. Dia kata wallahu alam. Maknanya boleh kita pocok. Dah pocok tadi tu kerana nak patai, nak jauhkan daripada penyakit. Maka patai ni ada dalam Islam. Cuma hari ni untuk orang duk takut kerana duk timbul berita macam-macam. Itu saja. Tapi ada hak Indonesia ni gapo? Jihad gapo tu Sanika berapa? Sanika tu. Jihad tu Indonesia ni menghukumkan haram. Ulama Indonesia sebab dia ada capur gelatin babi, ada capur bahan-bahan babi lah katalah. Tapi ada ulama setengah ni Indonesia tu kata harus moga-moga benda tu panggil 2 kali. Sebab pertama istihalah. Istihalah ni dia istihlal dah. Maknanya buah habis dah, tak ada dinamakan babi lagi. Yang keduanya masalah darurah, masalah terpaksa. Itu sajalah, wallahu alam. Tapi Sinovac ni kalau mengikut hak cula perakat tu kata tak ada gapo kali. Cuba orang boleh pocok, jawab boleh pocok. Cuma kita duk rasa takut ni kerana nampak duk bunyi kau kata mati lagi itu gini itu saja. Lepas tu kata murah dan sebagainya, rega murah dan sebagainya. Banyak orang tak boleh pocok. Itulah boleh pocok, tak ada masalah ke apa. Cuma kena tengoklah. Takut ada pun kan kian gitu jelah. Papakan คืนดีกับเมียแล้วเมียไม่ยอมให้มาอยู่ด้วยกันจนกว่าเขาจะพอใจเราบาปไหมครับ kita rajak dah. Lepas tu pula ia tak sih mari duduk sekali lagi. Kita berdosa ke tak? Jadi bini saat ni tu sebenarnya bila jadi bini orang ni kita tak boleh nusyuz. Nusyuz saat ni tu iaitu orang panggil draka. Draka saat ni iaitu kita tak boleh tidur dengan dia. Bini ni kena tidur dengan tok lelaki. Dah ada sebut lah hadis sekira tok lelaki minta nak tidur dengan bini tapi dia tak tidur. Malaikat tak apung kepada dia hingga sampai cerah. Sebab tu maknanya bini saat itu dan ada sebutlah hadis Nabi SAW. Bini saat itu isteri saat itu tidur dengan dia boleh pahala. Sahabat tanya, boleh pahala juga ke hak ni? Nabi kata boleh. Adakah Nabi kata kalau dia pergi buat maksiat, zina dan sebagainya ada tak berdosa? Tak berdosa? Maka kalau berdosa ni buat ni boleh pahala jaga dia pada zina. Sebab itulah jadi bini saat itu kena faham lah benda-benda ini. Lepas tu pula dosa tak kita, ya tak sewigi lagi. Kita tak berdosa balik dia itulah.
Balik dia saat ni cuma ke panggil bukan masalah dosa harian lah masalah ni. Masalah ni kita kena ucai dia. Dan bila dia nak murih, dia nak gapo saat ni kita nak kecek hal hukum tak ada payah. Tapi orang panggil kena cari witikan lah untuk kita saat ni nak uya rasa puas hati rasa gapo kita tak leh orang jatuh ni nak buat sedak nak ikut-ikut tak leh orang panggil kita kena jaga hati orang tina kan orang tina ni lah dia sensitif dia lebih cepat kesal orang panggil maka kita kena merai kita kena jaga kena ingat lah Tuhan sebut wa anshiruhunna bil ma'ruf kita kena muasyarah kita kena bergaul dia dengan molek lepas tu apa kata kita buat tak molek dia lari dia tak semari tidak kita pula jadi timbul masalah tanya hukum sebenarnya kita kena pergi kecek dengan dia kena hubung dengan dia uya puas hati jaga apa tak apa insyaAllah orang tina ni mudah sangat ya kalau kira kak dia orang hati orang atifah orang hati lembut hati apa sebagainya tapi jangan dia benci masalah payah baik payah nak inggo hidup hati siapa tangan kata huduh tak boleh sebab tu nak kena jagalah orang jatuh apabila nikah dah saat itu jagalah dah seorang tu memang tak apa hak lain dah banyak lagi hak lain bukan semua pun nak boleh ambil sebab tu kena bakat-bakat pahal bakat meroing pergi mari kalau ada timbul masalah pun jadi ada orang tengah tak usah nak kecek sendiri masalah orang lembut dulu baru kecek sendiri fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha an yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma kalau kita takut kita cari orang tengah sebelah tu laki sebelah bini mari kira tengok kalau sama-sama nak molek insya-Allah akan dapat islah dapat baiki insya-Allah Bapa tamu tara ulama เห็นแล้วเท้าเราต้องละหมาดไหมคะkita เห็นนิ้วเท้าorang tina ni kena ingatlah aurah dia tubuh semua ada sebutnya ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi wahai nabi kulli azwajika katakanlah kepada isteri engkau wanisa wa banatika anak-anak wanisa'il mu'minin dan isteri orang beriman yudnina 'alaihinna min jalabibihinna anaklah labuh pakai dalika adna an yurafna fala yu'dhain maka itu ialah paling sesuai untuk nak tunjuk kata berjuruh dan tidak dimenyakiti oleh orang wa kana Allahu ghafurur rahim dan ada Allah Taala itu Maha Pengampun Maha Pengasih. Jadi aurah ketina semua malaikat muka saja. Ada sebutnya wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wal yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaklah kita pakai tuduh labuh semua malaikat bagi hak zahir itu lama tafsir muka dan tangan. Dan dalam semayanya kena buka muka dengan siapa pergelangan tangan siapa kaning siapa pergelangan tangan siapa kaning lah boleh buka pada ketika tu. Lepas tu jari kita jari kaki semua saat mazhab Syafi'i kita jari saat itu adalah aurah. Ada pun mazhab Hanafi adalah tapak kaki orang tina tak jadi aurah. Tapi lah mazhab Syafi'i kita ni itu jari semua saat itu jadi aurah. Bila jadi aurah kita kena tudung wajib tudung. Lepas tu tubik mari saat itu kita kena bila nampak pak kita kena katuk lalu. Bila kita katuk lalu maka pada ketika semaya kita sah. Tapi kalau kita tak katuk lalu kita duduk nanti dia duduk buka situ maka pada ketika tu batal semaya kita kerana syarat nak sah semaya saat ni iaitu kena tudung aurah satrul aurah. Bila tak tudung aurah maka tak sah semaya batal semaya. Wallahu alam. Kami babos samiบอกว่ารักแต่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ภรรยาควรทำยังไงtu laki ayat terkasih tu laki ni sunat ayat terkasih. Ada satu kali Nabi SAW orang tanya ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ilaik ya Rasulullah akau ni siapa akau kasih kali qala Nabi kata Aisyah Siti Aisyah wa minar rijal daripada hak orang jatuh abuha dapat dia orang yang paling kasih kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni pada disunatkan kita saat itu sebut kata-kata yang menyukakan dan buat bini kita saat itu suka. Orang tina tak ada bagi hak lebih dia suka dua kali ayat ta I love you dan aku kasihmu dan aku kasih yang dua pula ayat dia jangan maka hak tu
dia suka benar lah. Lepas tu royak kata jangan apa ni, royak tak kasih tapi tak ada tanggungjawab. Tak ada tanggungjawab sana tak boleh. Tuhan sebut wa 'alal mauludi lahu, di atas orang yang dilahirkan baginya, iaitu pak. Nah, rizquhunna, wi rezeki kepada bini. Wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada bini bil ma'ruf, dengan hak sesuai, hak maksum. Beli pakaian pada dia hak molek. Dan kalau tak laki tak wi, tak ada rapi cop, tak ada tanggungjawab duit dia. Duit ada oleh kocek boleh kita ambil untuk kita beli makan minum untuk itulah. Ada Hindun bin Utbah mari jumpa Nabi SAW. Faqalat, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, tok laki aku Abu Sufyan ni rajulun syahih, kupik sangat. Laisa yu'tini wa waladah, nah ma yakfini wa waladah. Dia tak ui bagi hak cukup untuk aku dan anak dia, illa ma akhudhu minhu sirra, malaikat bagi aku ambil dia tak tahu. Qala, Nabi kata khudhi bil ma'ruf, ambil hak maksum, hak sesuai lah untuk nak makan, jangan nak ambil lebih lah. Ambil untuk makan anak apa semua tu tak apa, nak beli pampers, nak beli berah, beli apa tu boleh. Dah ambil dia tak tahu pun tak apa. Dah tu tanggungjawab. Pasal tak tanggungjawab, masalah nafkah ni tu wajib kena di atas suami nafkah. Nafkah ni bukan banyak. Dah nafkah makan, minum, pakaian, tempat duduk, dah kuah, nasi, kalau nasi tak ada kuah, ada lauk, itu saja. Dan untuk lelaki saat itu bini tak ada wajib buat perkara ni, dia sunat. Nah, dia sunat. Tuhan sunat ni kerana bini saat itu suka, orang panggil orang Tino ni suka masak dah, jadi tak ada gapo lah. Jadi orang Tino ni hak wajib dia nya iaitu buka pintu layar suami di tengah malam, itu wajib. Ada pun buat makan apa tak ada wajib, itu sunat saja itu. Sehingga menyusu anak tu tak ada wajib juga. Itu orang panggil hukuk az-zawjah, hak hak isteri. Boleh Tuhan sebut la tudarra walidatun bi waladiha, la tudarra. Dia tidak berdarat. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warith mithlu dhalik. Fa in arada fisalan an taradin minhum wa tashawurin fala junaha alaihima. Kalau tak saya menyusu boleh ke? Nak orang lain tolong menyusu pun boleh. Tolong menyusui kepada anak tak wajib. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kita nak serah kita nak orang menyusu pun boleh ke? Nak upah ke? Sebab tak ada wajib. Maka pada ketika tu maknanya tok laki saat itu dia kena sara. Sara saat itu wajib. Dia tak sara tak salah. Tapi tak ada hutang. Tak ada hutang. Jadi hutangnya ada dua perkara ni. Pertamanya iaitu apabila kita pergi forang, maka pihak tok qadi, kalau mau kita kat majlis, buat keputusan kata kena bayar 3,000 bulan, mula pada bulan tu sampai bila-bila jadi hutang. Yang keduanya tok laki janji. Kata nak wis bulan banyak anak, maka itu pun jadi hutang juga. Dua perkara tu yalah. Tok laki ni kena tanggungjawab lah. Kita tanggungjawab sekadar apa kita mampu. Assalamualaikum apa macam mana cara untuk nak memudahkan dapat anak. Nak mudah dapat anak ni iaitu sembahyang hajat setiap hari. Kalau boleh 40 hari. Dan sembahyang hajat seumur. Selagi tak ada boleh. Sembahyang hajat bukan sekali sembahyang seumur. Di rakaat akhir atau dalam sembahyang hajat setiap malam tak apa. Setiap malam 40 hari juga. Atau kerana apa 40 hari? Kerana Nabi Musa ni munajat Tuhan ni 40 hari kan. Jadi 40 hari ni, nombor 40 ni kira lama kan, berkat insya-Allah. Maka kita pun maya hajat
Setiap malam kok minta Tuhan maya hajat. Sujud akhir baca doa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin 40 kali. Hak ni ada Syekh Al-Maghamisi, seorang alim ulama besar di Madinah, Al-Munawwarah, hak duk ngajar dulu di Masjid Quba. Saya dengar dalam YouTube, dalam TV masa dulu lah, dalam tarotak macam dia kecek, dia kata apa ni, baca 40 kali Rabbi la tadharni farda, baca subhan rabbil a'la dululah dalam sujud akhir, subhan rabbil a'la bihamdih sudah 3 kali, maka baca Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, insya-Allah baca 40 kali 40 kali setiap kali sembahyang dan hari, insya-Allah kita jangan putus asa dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan kawi. Tak tengok ke Nabi Zakaria alaihi salam 100 umur 100 tahun lebih. Nah, isteri dia nya 90. Berapa? Nabi Zakaria ni 100 berapa tak ingat. Lepas tu pula 98 ke apa bini dia. Dia 120. Nah, boleh anak. Pada ketika tu boleh anak lagi. Hannah, nama Hannah. Hannah ni isteri pada Nabi Zakaria. Nah, tu. Dan Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, insya-Allah boleh anak. Nah, itulah. Assalamualaikum. Selama bacap fang babo kap, ya terima kasihlah. Sami merah picap tau peraya. Nah, tok laki tak tanggungjawab terhadap bini ni, kita dah oyak dah. Nah, tak boleh. Wajib di atas tok laki kena sara. Wajib di atas tok laki juga kalau dia sakit demam kena bicara kepada dia. Wajib di atas tok laki kena layan dia. Dan semua saat itu orang panggil hukuk. Nah, az-zaujah ala az-zauj, hak isteri di atas suami. Maka nak kena cara jadi molek lah. Tak boleh kita royak dah saat ni kan. Sampai lewat gapo ni tak faham beli. Assalamualaikum ya ta babo ya keluar tekon rau kliat mia sud ถึงจะอยากกันแต่ตอนนี้ดีกันแล้วผิดไหมในอิสลาม dulu ni kita benci. Nah, maka hari ni kita sayang dia, kasih dia. Dulu kita benci ke dia. Dia gini kita nak ayat dah. Laki bini ni orang panggil mula-mula lama juga nak faham. Dah nak faham orang panggil. Kerana nak masuk tu bukan mudah, nak jadi pak tu lama, nak jadi mak tu lama. Ada anak seorang tak jadi pak, tak jadi mak lagi, tak jadi budak lagi ke. Nah, duk bosai, duk gapo apa kita ke anak ramah dah ni. Maka kita pun tak ada apa dah. Bila anak amalan ni, anak teriak 10 kali pun tak ada serabut pun. Tapi budak-budak baru bini baru nikah, kalau anak teriak, boleh setengah jam kau kriak habis. Nah, karena tak ada jadi pok lagi orang bagi. Dan masa dulu saat itu kita saat itu pasal beci. Kalau masa kita beci saat itu kita ada menyakiti dia, maka kita kena taubah ilallah. Tak ada cara lain, kita kena taubat. Masa tu salah orang bagi. Tak boleh beci kau orang ni. Nah, tak boleh beci, tak boleh menghina, tak boleh apa. Ada perasaan tapi kita jangan turut apa ada perasaan beci nak buat lah mana. Tapi sengaja kita nak beci dia lah, kita turut nafsu dia. Tu hasbuk. Nah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu tunjuk sesuatu, bagai ada dari kamu, au tukhfuh, atau kamu duk sembunyi benar-benar tak molek hati. Yuhasibukum bihillah, Tuhan kira kan? Kita kena taubah ilallah, kena taubat pada Tuhan lah. Tak usah dah lepas dah tu duk beci apa bini kita. Dah. Ramli ni saya tak faham ni dah. Sampai mai ma ka apa? Mai ma sampai ka apa? Saya tak faham situ. Ada jawab lagi tu. Lepas tu bini ni bila jadi molek dah tak ada apa tu molek lah tu kena pakak duduk molek, pakak cari kerja, dah pakak kerja, pakak gapo dah. Boleh pahala. Dah, boleh pahala cari rezeki. Insya-Allah Tuhan akan mudahlah. InsyaAllah terima kasih apa yang kata.
Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Yalah asma di baba cuaiบอกวิธีเอาชนะนับซูหน่อยได้ cari cara untuk kita nak menguasai nafsu. Nawaklah nak kita nak boleh menguasai nafsu. Iaitu pertama kita kena banyak berdoa kepada Allah lah. Doa pada Tuhan. Lepas tu minta doa ke apa? Minta doa supaya Tuhan jaga kita daripada perkara jauhkan kita pada segala maksiat. Yang kedua pula, cara kita nak jauh pada nafsu ni, tak saya turut nafsu, kita kena bersih hati kita. Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang bersih hati. Dalam surah Sab'i, qad aflaha man tazakka, nak bersih hati pada nafsu, iaitu qad aflaha man tazakka. Dua, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Pertama kena ingat Tuhan, fa shalla. Yang dua kena semaya waktu. Mari sejid semua kena semaya waktu. Lepas tu pula kena ingat Tuhan semua. Bila ingat Tuhan semua, nafsu saat ni okey akan jadi tenang. Tuhan sebut alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, wa tatma'innu qulubuhum, hati dia tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebab ingat kepada Allah saat itu tenang hati. Jadi jadi tenang hati. Yang tiga pula, kita jangan turut syaitan. Sebab Tuhan sebut kita tak seturut syaitan, mana kita kena percaya kepada Allah, kena berkata Tuhan. Tuhan sebut innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan saat itu tidak boleh menguasai di atas beriman dan orang yang tawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula kita kena banyak baca Al-Quranul Karim. Quran tak ada ubat. Segala ubat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul mu'minin wa la yazidudz zalimin illa qasara. Quran ni iaitu boleh buat jadi ubat segala penyakit, nafsu ke apa semua. Baca Quran banyak Allah. Baca Quran pagi petang. Maka kita akan dapat menguasai nafsu kita. Dan kita ingat Tuhan semua, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kita ingat Tuhan semua insya-Allah. Bila kita ingat Tuhan semua, kita akan jadi jangan turut syaitan ya. Orang ni ada jadi masalah turut syaitan. Turut syaitan ni turut aucai Tuhan banyak. Itu bagi syaitan. Walak pada syaitan, wasa nak buat apa turut belaka. Maka tu hak teruk sekali. Tuhan sebut innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wa hum bi musyrikun. Itu orang ada turut syaitan tu, kita kena lawan syaitan dulu. Sebab tu cara dia nya Tuhan sebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang kena takut Tuhan, kena ingat nak buat apa takut Tuhan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia larang nafsu dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang tu boleh duduk dalam syurga ma'wa. Sebab tu cara kita nya iaitu nak menguasai nafsu, kena zikir, kena baca Quran, kena semaya awal waktu, jemaah sokmo, ingat Tuhan sokmo, dan benda-benda ni. Lepas tu lawan nafsu dan sebagainya. Itu cara Tuhan sebut dalam Quran dah. Baba cuy doa ton sujud ikrang cut maitan. Ada yang mau tulis dah ni. Tengok dalam surah Ali Imran ke surah Rabbi la tadharni ke surah ke apa? Saya tak ingat. Rabbi la tadharni. Mohon maaf dah saya tak dekat. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggal aku seorang. Maksudnya we ada anak ada gapo gitu, we ada orang bersama dengan kita lah. Sunnah awabin.
lepas ngori. Semaya lepas ngori. Biasalah itulah. Selama banyak tamuan nam lama hok nak jatuh dai nai tang nai ban. Ada angin tubik pendai tang pucai puying. Ni saya tahu dah. Itu kalau angin tubik ni bangun torok, ketuk saat ni itu batal. Kerana batal wuduk dengan sebab keluar salah satu pada as-sabilain, keluar pada kecing, keluar daripada lubang kecil, lubang berak. Maka bila tubik ketuk, tubik angin, orang Tino ni kalau tubik supaya tu juga batal juga. Kalau tubik kut congklot, puasa pun bunyi, maka batal semua. Batal juga. Wuduk kena ambil semula lah. Orang jatuh Tino boleh hadir belakang, cuma jaga panggil nadir. Jaga pun jatuh. Kerana dia tubik. Salam bapa di kampung suami banyak mainnya benda haram. Isteri berjanji kalau balik jatuh tolak. Hak ni kalau isteri janji saat ni tu tak adil, kena tok laki janjilah talik daripada suami, tok la bini tak jadi. Malaikat tok laki tak apalah, kalau tok laki tok tak leh. Dan Rabbi la tadharni saat ni surah Anbiya, saya ingat itu juga. Terima kasih dia mau tulis hari tu. Kalau talik ni jatuh dah, jatuh semata talik, tak boleh undur dah. Tak boleh batal talik, jatuh. Bapa ya tamu rau yu kap sami 20 ปีกว่าแล้วแต่สามีไม่เคยเอารู้ในตัวเราเลยเราควรต่ออะไหม maksudnya lah no tu dulu tahang tak ada padu ke apa tak ada peduli ke apa kena taat dak maksud kena taat tu ke apa kena wayak sikitlah ya kalau dia tak bayar tak apa, kalau dia tak ada sara boleh kita takwi dia, kalau dia tak sara harus boleh kita ok diri kita kata tak saya bayar tak saya wi itu tak saya tidur dengan dia kerana dia hidup dengan bini bi'iwaq orang bagi kena bayar. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Kena ada sara bagi. Kalau dia tak sara sebab sesak, kita boleh pasrah. Okey, kalau kita nak duduk dengan dia juga tak ada apa. Itu hukumnya. Bapa sami perayata yaกันโดยที่ก่อนอย่าตกลงกันว่าสมบัติที่เราสร้างกันมาเราจะไม่แบ่งแต่จะยกให้ลูกทั้งหมด hukum เป็นอย่างไรคะ kita nak cerang bini kita pakat atau tak apa nak uwi kat anak semua tak apa kita atau bagi suluh bagi sebab kita pakat nak cari semula belaka tak apa tetapi sebenarnya harta pencarian ni harta sabsi nak pakat cari sekali kena tengok kalau pakat kerja maka bagi dua kalau tak ada bagi kerja contohnya untuk laki apa ni bini duduk rumah maka bini misit mitok daripada tok laki mai keun sek suan sam misit lepas tu kena mari tengoklah kerana tak ada nas kata menentu boleh berapa tak sepanjang mati maka hak ni kena kita tengok wini cai orang-orang yang pana kena ada hakim atau orang tengah untuk wini cai benar ni kata boleh patut berapa nak tu nak banyaklah tapi kena kira molek gitulah wallahu a'lam. Apakah ผู้หญิงมุอัลลัฟคนหนึ่งฝากถามว่าสมบัติของพ่อที่เป็นต่างศาสนิกซึ่งได้เสียชีวิตแล้วมรดกของพ่อสามารถรับได้ไหม boleh ada apa kita terima ia nak ambil hak kita tak boleh ia nak ambil hak kita tak boleh kalau ia saat ni duduk kalau kita mati kalau kita Islam bila kita Islam ya kafir tak boleh nak ambil kerana ia putus tapi kalau hak ia kita nak ambil ia wi kita tak ada apa boleh ada apa hak tu tayah kita ada undang-undang pun boleh. Salam bapa sini gapo ni. Kadang-kadang terdetik dalam hati. Gapo orang kafir lebih benci golongan Syiah berbanding kita Aswaja. Kita hak negara Aswaja kebanyakan jalin hubungan diplomatik yang erat dengan orang kafir. Patutnya hak paling
Orang kafir benci ialah hak, bencilah hak molek. Dah saya fahamlah, maknanya dia panggil sebab gapo boleh nari-nari Islam saat ni dah. Benci ke Syiah ni lebih daripada benci kepada orang kafir. Sedangkan kepada orang kafir saat ni tu benci ke orang kafir lebih daripada benci Syiah dia panggil. Apa ni benci Syiah lebih daripada orang kafir? Diplomatik maknanya dari segi politik. Dari segi politik saat ni sepatutnya ya gini ya, orang panggil duduk di atas dasar KJL ya. Kalau KJL gak kita ni Syiah ni orang panggil Syiah ni ada firqah dhallah panggil. Gulungan sesat. Nabi SAW sebut wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Banyak ada muhdatsatuha tu benda Syiah. Bahasa India saat itu ada benda muhdatsat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syiah ni banyak sesat. Bila Syiah sesat, kita takut ke negara Islam. Bila dia buat hubungan dia mari gapo tu ada benda dia bagi. Ya ada benda dan dia jadi ada pula benda iaitu nak mensyiahkan apa dia orang-orang lain. Ya duduk belah situ sebab tu dia lebih bahaya kadang-kadang daripada orang kafir. Kerana takut kita ni aswaja ni ahli sunnah jamaah takut dia menyesatkan anak-anak kita kerana dia mari tak tahu rupa Islam kan. Itu lebih bahaya. Tapi bukan makna kita benci, maknanya kita tak ada buat hubungan lah. Gitulah Syiah ni masalah juga dia. Lepas tu dia mari dengan duit dengan apa semua pengaruh. Orang kafir kita tahu kata kafir Syiah, orang kita tak asal dekat mula dah. Syiah ni firqah dhallah. มีอะไรคนต้องส่งเสียเท่ากันไหมคะแต่ความจริงแล้วไม่มีเลยค่ะที่จะอาดิลแล้วแบบนี้สามีบาปไหม jadi bini banyak orang, lepas tu kena sara belaka, wajib sara belaka. Sara kena sama tak? Sara ni kena sama tak? Kalau kira kak, masalah makan dan apa semua kena sama lebih kurang gitulah. Kena sama lah, makan, minum apa, hari ya berapa kena bayar. Kena wui belaka lah. Tapi oleh ke ni, payah. Lepas kena taksim, kena bagi hari. Al-qasmu bagi hari apa semua ni tu kena wui sama semua. Dan kalau tak sama tak ada juga akhirat esok bahu sangat belah. Itulah. Tuhan sebut fankihu ma tabalakum minan nisa' mathna thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau takut tak ada juga seorang tu. Dan mau kira atas sunnah nikah banyak orang tapi sunnah nu tak ada. Tak ada sunnah sara, tak ada ui. Tu masalahnya. Itulah saja dah gini. Terima kasih semua insya-Allah yang masuk dan hok sungdau semua tu saya terima kasih banyaklah. Dan insya-Allah jadi itulah saja. Dan insya-Allah malam ni iaitu kita ada buat rekan dek malam 10 ni iaitu nak buat tentang masalah kecil Agrebai malam ni dan nak buka tanya soalan lah. Lebih kurang dari pagi ni jadi tafsir nak buat tanya gini jugalah. Baca tafsir dulu. Lepas tu buka soalan lebih kurang. Mula gak kalau ni sakut baut dekat kecil Palestin dan sebagainya. Maka kita rasa tak ada apa dah. Bakat berhenti belaka dah. Dan kita cari kecil tentang masalah hukum-hukum pula lah. Hukum-hukum Tuhan pula. Kita orang Islam ni tak ni lah. Dan itulah saja gini. Terima kasih semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan umur kita, murahkan rezeki. Lepas tu pula selamatkan kita, beri kesihatan sentiasa, jauhkan kita pada penyakit COVID dan sebagainya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.